Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita sambung kisah para nabi, iaitu kali ini kita akan sambung kisah Nabi Daud alaihi salam, yang mana Nabi Daud alaihi salam di usia muda ataupun di usia Nabi Daud alaihi salam ni masih lagi remaja, berada dalam pemerintahan, dan nama pemerintahan pada ketika itu iaitu raja yang bernama Talut. Dan sepanjang Nabi Daud alaihi salam ni berada dalam usia muda, ada riwayat mengatakan 19 tahun ke bawah, dan ramai yang tidak mengenali Nabi Daud dan menganggap Nabi Daud ni seperti pemuda-pemuda yang biasa. Jadi sepanjang pemerintahan Talut ni ada satu peperangan, yang peperangan Talut ni perlu memerangi, perlu mengalahkan tentera-tentera Jalut. Jadi Nabi Daud alaihi salam ni di antara salah seorang manusia yang menyertai peperangan tersebut. Diringkaskan cerita, sepanjang peperangan berlaku, Jalut ni berjaya ditewaskan, ataupun Nabi Daud alaihi salam ni berjaya menewaskan Jalut. Yang mana Jalut ni memang kita tahulah, dengan tubuh badan yang sasa, dengan ada kekuatan yang hebat, jarang ataupun tidak ada manusia yang pada ketika itu yang dapat menewaskan Jalut. Jadi bila Nabi Daud ni dapat menewaskan Jalut, dapat membunuh Jalut, maka nama Nabi Daud ni disebut-sebut dalam masyarakat pada masa itu. Sehinggalah nama Nabi Daud ni disebut dalam istana, dan Talut mengenali Nabi Daud alaihi salam. Dan bermula situlah Nabi Daud ni mula rapat dengan Talut dan mula terbiasa dengan pemerintahan Talut. Dan dalam Al-Quran juga nama Nabi Daud ni disebut banyak kali. Ada riwayat mengatakan, ada setengah para ulama mengira Nabi Daud ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 16 kali. Dan dalam tafsir Ibn Katsir ada 4 ganjaran yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ganjaran yang pertama, diangkat darjat Nabi Daud alaihi salam menjadi nabi dan menjadi rasul. Ganjaran yang kedua, Nabi Daud diberi kekuatan ataupun kerajaan yang kuat dan kukuh di atas muka bumi pada ketika itu. Dan ganjaran yang ketiga, jumlah tentera dan jumlah teknologi ataupun jumlah senjata yang diberikan oleh kerajaan pada ketika itu yang dapat kepada Nabi Daud alaihi salam sangat banyak dan sangat ramai. Dan ganjaran yang keempat, keindahan ataupun keindahan suara Nabi Daud alaihi salam, kerana ketika mana Nabi Daud alaihi salam membaca kitab Zabur, para burun ataupun makhluk yang mendengar suara Nabi Daud alaihi salam akan berhenti. Dan ada juga riwayat mengatakan ketika mana Nabi Daud alaihi salam membacakan surah ataupun membacakan kitab Zabur di tepi sungai, sehinggakan sungai itu berhenti mengalir, semata-mata nak dengar suara Nabi Daud alaihi salam. Dan setiap nabi, bila setiap nabi ni diutuskan, mesti ada mukjizat dia, mesti ada satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk Nabi Daud alaihi salam, yang mana Nabi Daud alaihi salam disebut oleh Imam Al-Qurtubi antara mukjizatnya suara yang sedap dan dapat melembutkan besi. Kerana kata Imam Al-Qurtubi, diibaratkan ketika mana Nabi Daud alaihi salam memegang besi ataupun memegang mana-mana tiang-tiang besi, Nabi Daud seolah-olah memegang tanah liat ataupun memegang benang yang boleh dilenturkan dan boleh dibentuk dengan sesuka hati Nabi Daud alaihi salam.